Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah Ilmu Usul Fiqh, dan pada kali ini adalah siri yang ke-46 dan insya-Allah kita akan memasuki tajuk yang baru, iaitu Al-Ijma'. Kita pun telah selesai membicarakan tentang dua dalil sumber hukum syarak yang utama, iaitu Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini kita masuk sumber ataupun dalil yang ketiga, iaitu Al-Ijma'. Al-Ijma' dari segi bahasa ialah Al-Azmu wa Tasmimu ala syai', iaitu niat ataupun keazaman untuk melakukan sesuatu perkara. Maksud ijma' dengan niat ataupun dengan keazaman ini dapat difahami daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yujammi' as-siyama min al-lail. Ay lam ya'zam alaih, iaitu tidak ada ataupun tidak sah puasa bagi mereka yang tidak berniat pada waktu malam. Okey. Jadi apabila dikatakan ajma'a fulanun 'al amri ay azima alaihi wa sammama, iaitu apabila kita katakan ajma'a fulanun, seseorang fulan itu telah berijma', maksudnya dia telah berazam ataupun berniat untuk melakukan sesuatu perkara. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua kepada perkataan ajma'a yujmi'u ijma'an ialah bermakna al-ittifaq, iaitu kesepakatan. Ini dapat difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, iaitu hendaklah kamu sepakat atas segala urusan kamu. Surah Yunus ayat 71. Dan apabila dikatakan ajma'al qaumu ala kadza, yakni ittafaqu alaihi. Apabila dikatakan ajma'al qaumu, telah berijma' sesuatu kaum itu, bermaksud mereka telah bersepakat di atas sesuatu perkara. Jadi ijma' dengan makna kedua, iaitu kesepakatan, ini tidak akan berlaku kecuali daripada sekumpulan orang. Maksudnya kalau kita seorang-seorang, kita tak katakan aku telah berijma'. Tetapi bila kita sebut al-ijma' itu maksudnya ia adalah kesepakatan ramai orang, sama ada 2, 3, 4 ataupun lebih. Okey? Dan ijma' dengan maksud kesepakatan dari segi lughatan, dari segi bahasa, ini yang lebih hampir dengan perbincangan kita berkenaan dengan dalil ijma'. So itu dari sudut ta'rif al-ijma' lughatan. Adapun ta'rif al-ijma' istilahan, huwa ittifaqul mujtahidin min al-ummah al-islamiyyah fi 'asrin min al-'usur ala hukmin syar'iyyin ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ijma' pada makna istilah ialah kesepakatan semua mujtahidin daripada umat Islam pada sesuatu zaman. Mereka sepakat atas apa? Mereka sepakat atas hukmin syar'iyyin, iaitu mereka bersepakat atas sesuatu hukum syarak ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kalau kita lihat daripada definisi ataupun ta'rif ijma' di sini, ada memberi beberapa isi penting yang kita perlu faham berkenaan dengan maksud ijma'. Yang pertama ialah ittifaqul mujtahidin, kesepakatan semua mujtahid. Okey, katakan pada satu-satu zaman itu yang layak diiktiraf sebagai mujtahid ada 100 orang, dan berlaku sesuatu isu yang melibatkan kita nak tentukan hukum fiqh, maka 100 orang mujtahid ini mereka perlu bersidang, mereka perlu bermunaqasyah, dan sekiranya mereka sepakat, semua sepakat, sama ada perkara itu harus ataupun haram contohnya, mereka sepakat 100 orang tu mesti setuju kata benda ni harus
ataupun 100 orang itu mesti bersetuju mengatakan perkara itu haram. Contohnya, barulah dikatakan ataupun barulah diiktiraf sebagai ijma'. Sebab itu keyword ataupun kata kunci kepada ijma' ialah kesepakatan semua mujtahid. Okey. Dan daripada definisi ini dapat kita faham bersama bahawa kesepakatan orang yang bukan mujtahidin tidak diambil kira. Maksudnya kalaulah katakan orang awam selain daripada mujtahid lah, mereka bersepakat atas satu-satu benda, maka itu tidak dinamakan ijma' dari segi istilah syarak. Sebab ijma' dari segi istilah syarak ialah sekiranya kesepakatan itu dilakukan oleh kumpulan mujtahidin ataupun kumpulan fuqaha. Dan siapakah yang dikatakan mujtahid itu? Mujtahid itu ialah man qamat fihi malakatu istinbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah, iaitu sesiapa yang memiliki kemahiran untuk istinbat hukum daripada dalil-dalil syarak yang tafsili. Okey. Dan mujtahid ini juga diistilahkan ataupun dipanggil sebagai faqih, ataupun dinamakan ahlul halli wal aqdi, ataupun ahlul ra'yi wal ijtihad, ataupun ulama. Okey. Jadi makna kata orang yang bukan mujtahidin, mereka yang tidak takhasus, mereka yang bukan layak ataupun mereka yang tidak mendalami dalam ilmu istinbat hukum, maka itu tidak dinamakan sebagai mujtahidin. Jadi itu yang kata kunci kepada kepada perkataan ijma'. Apabila kita katakan bila sepakat sahaja para ulama, maka barulah kesepakatan itu dinamakan ijma'. Namun untuk menentukan siapakah ulama ataupun mujtahid yang diiktiraf, ini mungkin menimbulkan sedikit perdebatan, mungkin menimbulkan sedikit persisihan siapakah yang dikatakan mujtahid itu. Adakah mereka, kalau dalam konteks kita kat Malaysia kan sekarang ni, mereka yang hanya lulusan pondok, guru-guru pondok, tuan-tuan guru pondok yang mahir membaca kitab-kitab, ataupun mereka yang belajar di Universiti Azhar sahaja, ataupun yang ada master PhD, ataupun bagaimana. Okey. Tapi kalau kita lihat dari segi definisi mujtahid itu ialah mereka yang ada kemahiran istinbat hukum. So siapa yang ada kemahiran istinbat hukum ini, maka sudah tentu dia layak untuk dimasukkan ke dalam maksud mujtahid. Dan antara syarat utama, kalau kita rujuk dalam perbahasan bab ijtihad dalam kitab-kitab usul fiqh, mujtahid ni ada banyak syarat. Antaranya ialah dan syarat pertama ialah mengetahui bahasa Arab. Kenapa perlu mengetahui bahasa Arab? Sebab tugas mujtahid ini ialah untuk istinbat hukum daripada dalil. Dalil dalam bahasa Arab, Quran dalam bahasa Arab, hadis Rasulullah SAW pun dalam bahasa Arab, kitab-kitab rujukan utama hukum hakam ni pun dalam bahasa Arab. Maka sudah tentulah itu prasyarat pertama dan utama kepada mujtahid untuk mengetahui bahasa Arab, dan tugasnya ialah untuk istinbat hukum daripada dalil. Sebab siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu bahawa keunikan bahasa Arab ini dia tak macam bahasa-bahasa lain. Okey. Dan keistimewaan, selalu saya sebut dalam kuliah-kuliah saya, keistimewaan dan keunikan bahasa Arab ini ada konsep al-hazfu wa taqdir. Kan, laula al-hazfu wa taqdiru la fahimal himaru. Itu pepatah Arab menyatakan, kalaulah dalam bahasa Arab ini tidak ada konsep hazaf menghazaf, takdir mentakdir, jangan katakan orang himar, keldai pun boleh faham bahasa Arab ini. Tapi disebabkan ada konsep hazaf menghazaf, takdir mentakdir, kan? Jangan kata himar, orang pun tak faham. Itu keunikan dan kesusahan bahasa Arab sebenarnya. Okey. Jadi bila sebut ittifaqu jami'il mujtahidin, kesepakatan semua mujtahid. Jadi orang yang bukan mujtahid, yang baru grad, yang baru lepas Pak Senawi pondok zaman dulu kan, ataupun yang baru lepas tam,
baru lepas degree, baru lepas master, baru lepas PhD. Sebenarnya jangan mendabik dada bahawa kita ni adalah orang yang layak untuk menjadi mujtahid. Okay, kita ni nak kata 1% pun belum tentu. So tugas ni berat dan mereka yang takhasus sahaja. Jadi kalau dalam kategori ini siapa yang dimaksudkan dengan mujtahid, itu macam tadi saya katakan mungkin sedikit menimbulkan perbincangan dan perdebatan di kalangan kita. Baik, poin yang kedua. Poin yang kedua ialah ittifaqul mujtahidin. Yang dikatakan ittifaq, semua mujtahid ini mestilah melibatkan semua. So kalau ada 100 mujtahid, 100 fuqaha dalam dunia sekarang ini, maka 100 orang itu perlu tahu isu itu, perlu bincang isu itu dan perlu membuat keputusan tentang isu tersebut. So kalau ikut definisi ijma' dalam kitab-kitab usul fiqh yang kita belajar, ini memberi erti sekiranya dia sebut kalau definisi ijma' dalam takrif usul fiqh ini, dia kata fi asrin minal usur. Bukan fi baladin, tetapi fi asrin minal usur. Pada satu-satu zaman. So kalau kita pada tahun 2021 ni, dia bukan satu tempat, bukan di Malaysia saja, bukan di Saudi saja, bukan di Azhar sahaja, tetapi seluruh dunia. Kan? Kalau ikut geografinya, sekarang ni negara-negara di dunia ni ada berapa? Beratus, 200 lebih. So, setiap negara itu sudah tentu akan ada para alim ulama' dia. Kan? Kita andai kata mereka yang layak dikategorikan sebagai mujtahid dalam dunia pada zaman 2021 ini, katalah ada 10,000 orang, contohlah. Kan? Maka bila disebut ijma', ia perlu mendapat konsensus, persetujuan dan kesepakatan semua 10,000 orang ulama' ni. Katakanlah kita nak kata para ulama' yang 10,000 ni, dia bincang pasal hukum vaksin COVID-19. Kan? Jadi semua 10,000 orang tu menyatakan vaksin COVID-19 ni adalah harus. Okey. Jadi mesti dapat persetujuan 10,000 orang tu. Kalau hanya ulama' Malaysia sahaja yang sepakat, okey, ataupun daripada 10,000 orang tu hanya 9,000 yang setuju, 1,000 tak setuju. Ataupun 9,999 orang setuju, seorang je tak setuju. Itu tidak dinamakan ijma'. Okey. Jadi sebab definisi ijma' ialah kesepakatan semua mujtahidin pada satu-satu zaman. So dia kena ambil kira semua pandangan para ulama' yang ada ketika itu. Okey. Jadi kalau ada seorang dua yang membantah ataupun tidak bersetuju dengan keputusan ramai, maka itu tidak dinamakan ijma'. Sebab keyword kata kunci ijma' ialah kesepakatan semua mujtahid. Okey. Okey, seterusnya. Syarat ataupun ciri-ciri yang ada dalam definisi ijma' yang kita sebutkan tadi, iaitu antara syarat utama ialah sudah tentulah mujtahid itu mesti orang Islam. Sebab apa? Sebab mereka nak istinbat hukum daripada dalil. Dalil itu sama ada Al-Quranul Karim ataupun hadis Rasulullah SAW. Kita tak istinbat hukum daripada kitab Taurat. Kita tak istinbat hukum daripada kitab Injil ataupun Zabur. Tetapi kita istinbat hukum daripada Al-Quranul Karim. Dan sudah tentulah Al-Quranul Karim ini adalah akidah umat Islam. Itu adalah kitab suci umat Islam. Dan kita meyakini bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila sebut Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW, di sana terdapat ayat-ayat berkaitan dengan akidah, iaitu ketuhanan kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Dan even kalau yang berkaitan dengan hukum hakam pun, hukum fiqh tu kan, wajib, sunat, haram, apa semua tu pun, dia ada kaitan akidah. Kan? Dia ada kaitan akidah. Sebab apa? Sebab kita tahu ini Quran datang daripada Allah. Allah Tuhan kita. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila Allah kata wajib, maka wajib kita kena ikut.
Kalau Allah kata haram, haram kita buat. So itu sebenarnya melibatkan akidah, walaupun ia berbentuk perbuatan, kita solat, kita berzina, minum arak, zakat dan sebagainya. Jadi kalau celah-celah tu ada orientalis, kan, jangan buat main. Orientalis ni mereka boleh baca kitab, boleh baca Quran, mereka belajar bahasa Arab, kan, dan kadang-kadang silap-silap mereka lebih hebat daripada kita. Tetapi mereka tidak beriman. Adakah kalau sekiranya mereka mengetahui prinsip usul fiqh, mereka mengetahui kaedah fiqh, mereka mengetahui maqasid syariah, mereka hebat bahasa Arab, adakah mereka boleh kita jemput untuk turut bincang dalam perbincangan mujtahid seterusnya apabila berlaku kesepakatan, dan ada 2-3 orang orientalis yang bukan Islam. So adakah mereka turut serta boleh diambil kira sebagai ijma'? Jawapannya tidak. Sebab ini adalah urusan umat Islam berkaitan dengan hukum hakam yang diistinbat hukumnya daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis. Maka syaratnya ialah mestilah kesepakatan para mujtahid untuk dikira sebagai ijma' adalah mujtahid yang Muslim sahaja. Okey. Okey, kemudian antara syarat untuk berlaku ijma' ialah kesepakatan itu hanya diambil kira setelah majlis itu berlangsung dan selesai. So, katalah dalam mesyuarat, kalau 10,000 orang tu nampak sangat susah kan. Katalah dalam kita kata macam Majma' Fiqh Islami Dauli di bawah OIC tu, dia menghimpunkan semua wakil-wakil umat, wakil-wakil ulama Islam daripada negara-negara Islam, kan. Saya pernah hadir pada 2019 lepas. Dia punya peserta tu lebih kurang dalam dewan tu lah, lebih kurang saya anggarkan antara 3 hingga 400 orang. So kalau 300-400 orang ni agak mudah untuk kita kumpulkan dalam satu majlis. Katakanlah kita ambil yang agak reasonable lah, bilangan dia katalah 300 orang. Ini maksudnya 300 orang yang berada dalam majlis tersebut memang diiktiraf mereka ini adalah golongan mujtahid. Okay, jadi 300 orang tu dijemput pada tarikh sekian-sekian untuk bincangkan suatu isu, dan ada pembentangan, ada perbincangan, kemudian dah munaqasyah, rad, i'tirad, jawab, apa semua tu, sampailah kepada resolusi. Dan dalam resolusi itu semua 300 orang ulama yang ada pada majlis itu telah bersepakat. Sebab apa? Sebab mereka telah diberi peluang, mereka telah bermunaqasyah, dan mereka telah pun memberi pandangan masing-masing. 300 orang tu mesti bercakap, mesti bagi pandangan, dia tak boleh duduk diam. Jadi katakan 300 itu telah memberi pandangan dan mereka bersepakat dan ijma'. Ijma' tu maksud sepakat. 300 orang tu setuju kata vaksin COVID-19 adalah harus. Ini sebagai contoh. Okay, maka ketika itu, once mereka dah keluar resolusi, maka bermulalah ijma' itu. Dan ada perbahasan. Apa kata, kan, selepas majlis itu selesai, katalah balik, dah balik negara masing-masing, tiba-tiba ada orang nak bantah, kan. Ada orang kata nak bantah, dia nak tarik balik contohnya, kan? Boleh tak? Ada perbahasan dan ada pendetilan. Okey. Pendapat yang rajih menyatakan benda tu dah tak boleh tarik balik dah. Sebab apa? Sebab ia telah dituntaskan, ia telah dibahaskan dengan cara yang mendalam ketika majlis sebelum itu. Okey. Unless lah, kecuali lah ketika itu masing-masing tak jumpa dalil Quran ataupun hadis yang spesifik. Itu contohlah, itu lain kira lah. Tapi kalau perbahasan sebelum itu dalam seminar, dalam daurah yang dianjurkan oleh majma' yang menghimpunkan semua mujtahid 300 orang itu, telah lengkap perbahasannya, ada sumber rujukan daripada Quran dan hadisnya, maka bila mereka telah sepakat ijma' atas satu perkara, maka ijma' itulah terus berkuat kuasa dan tidak ada lagi patah balik lah. Itu mengikut pandangan yang kuat ataupun pandangan jumhur. Walaupun ada pandangan
setengah pandangan yang mengatakan kalau dah tarik balik, maka sebelum itu ijma' tu dah tak valid. Itu khilaf lah. Tetapi pandangan yang rajih menyatakan bahawa ijma' setelah diputuskan, dia tidak ada lagi istilah tarik balik. Okay. Kemudian, ciri-ciri yang ada dalam definisi ijma' ialah kesepakatan ulama itu atas perkara-perkara yang bersangkut paut dengan hukum syarak. Bila sebut hukum syarak, kan, sama ada wajibnya, haramnya, sunat, makruh ataupun harus. 5 hukum je. Okey. Dan kalaulah katalah ulama lughah kan, ulama bahasa kan, ataupun ulama usuluddin, mereka pun buat persidangan mereka, ada 300 orang juga kan, dan mereka bersepakat atas sesuatu kaedah lughah, contohnya kaedah grammar lah, nahwu sorab, mereka ijma', mereka sepakat. Jadi boleh tak mereka gunakan istilah ijma'? Okey, kalau mereka nak gunakan istilah ijma', dari segi undang-undangnya tidak menghalang, tetapi itu tidak dinamakan ijma' yang mengikut definisi usul fiqh. Sebab usul fiqh bila dia definisikan, dia telah mengeksklusifkan kalimat ataupun perkataan ijma' itu, kan? Dan memang bila kita sebut ijma', automatik kita faham itu merupakan kesepakatan ulama dalam isu-isu fiqh. Bukan isu-isu lughah, bukan isu kita kata usuluddin ke dakwah dan sebagainya. Tapi kalau bidang-bidang lain nak guna perkataan ijma', tak salah, silakan. Dan sebab perkataan ijma' tu adalah bahasa Arab. Dan cuma bila kita kata ijma' ulama menyatakan hukum vaksin adalah harus, maka kita tahu itu adalah istilah eksklusif, istilah kita kata khas kepada bidang fiqh, yang melibatkan kesepakatan mujtahid dalam isu-isu fiqh yang melibatkan halal haram, wajib, sunat, makruh, harus dan sebagainya. Okey. Ciri yang keenam dalam definisi ijma' yang kita bacakan tadi, yang dikatakan ijma' itu hanya berkuat kuasa dan hanya berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW. Maksudnya pada zaman hidupnya Rasulullah SAW tidak ada istilah ijma'. Kenapa? Kerana ketika hayat Nabi Muhammad SAW, hanya Nabi Muhammad, baginda Rasulullah SAW merupakan sumber rujukan utama dan satu-satunya sumber rujukan. Sama ada Rasulullah SAW akan memberikan pandangan berdasarkan wahyu Al-Quran, ataupun Rasulullah akan memutuskan hukum berdasarkan kata-kata hadis baginda SAW. Jadi tidak timbul isu ijma' pada zaman Rasulullah. Even kalau semua fuqaha sahabat berijma' pun, bila dirujuk kepada Nabi Muhammad SAW, yang diambil kira ialah apa yang disebut, apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan ijma' para sahabat itu. Okay? Dan kalau kita katakan ijma' pertama yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah SAW ialah isu pelantikan Abu Bakar sebagai pengganti kepada Rasulullah menjadi khalifah yang pertama kepada umat Islam. Itu ijma' yang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. Maksudnya jenazah, jasad Rasulullah belum dikuburkan lagi, belum dikebumikan lagi, telah ada perbincangan di kalangan fuqaha besar, para sahabat, dan mereka bersepakat. Bersepakat itu maksudnya ijma' lah. Ijma' dalam melantik Sayyidina Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah SAW. Walaupun dari sudut versi Syiah menyatakan Sayyidina Ali, Fatimah ada menunjukkan tidak puas hati dan sebagainya, tetapi akhirnya dia macam ni tau. Dalam perbincangan pada peringkat awal memang akan ada argument, akan ada perdebatan, akan ada munaqasyah, kan? Aku setuju, hang tak setuju, aku bagi dalil, hang bagi dalil, aku jawab dalil hang, hang jawab dalil aku dan sebagainya. So pada peringkat permulaan memang akan berlaku khilaf, itu akan berlaku perbahasan, akan berlaku perdebatan. Itu tidak ada masalah. Itu normal, kan?
Yang diambil kira ialah keputusan akhir. So keputusan akhir, setelah berlaku perdebatan, diambil keputusan akhir, apa dia? Sekiranya keputusan akhir itu dipersetujui dan disepakati oleh semua mujtahid, maka itulah yang dikatakan ijma'. So samalah berlaku pada kita panggil pelantikan Saidina Abu Bakar yang menjadi khalifah yang pertama. Ya, mungkin ada perbahasan, mungkin ada perdebatan, mungkin ada perbincangan dalam melantik siapa yang nak dilantik menjadi pengganti Rasulullah SAW. Tapi akhirnya, keputusan akhir itu yang diambil kira, keputusan akhirnya mereka bersetuju dan mereka sepakat. Mujtahid para sahabat sepakat dalam melantik Saidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah SAW. Okay, jadi sekadar itu sahaja untuk kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan berkenaan dengan kehujahan ijma' dan juga jenis-jenis ijma'. InsyaAllah. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.